Kitab Talbis Iblis. Dalam bulan lepas kita membincang persoalan dalam bab yang kedua, Al-Babu Thani, iaitulah yang mengisahkan pada mencela bid'ah dan wal mubtadi'in, bid'ah dan orang-orang yang mengamalkan bid'ah. Jadi saya taklah nak mengulangkan keseluruhannya, kecuali nak memberikan sedikit summary kenapa bab ini ada dalam kitab ini. Yang pertama, kerana bid'ah, kata Imam Ibnul Jauzi, merupakan salah satu di antara jerangkap iblis. Salah satu di antara jerangkap iblis yang menjadikan kita merasakan kita berada di jalan yang lurus dan benar, tetapi hakikatnya kita berada di jalan yang bengkok dan salah. Atas lagi bahaya daripada itu, pengamal bid'ah ada kalanya tidak merasakan melakukan kesalahan, lalu atas asbab itu mereka tidak akan berusaha untuk memperbaikinya, malah mereka berterusan berduduk dalam keadaan itu, sehingga mereka berterusanlah disesatkan oleh iblis dan syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Kita ada bacakan beberapa nas, dalil dan athar daripada Nabi SAW dan juga daripada para sahabat. Antara yang saya nak ulang balik sikit adalah satu hadis daripada Nabi SAW, hadis yang sahih daripada Bukhari dan Muslim. Inni fartukum 'alal haud, man marra 'alayya syarib wa man syariba lam yazma abada. Itu mula hadis tu, iaitulah Nabi SAW kata, aku menunggu kamu di telaga yang disebut biasanya telaga Kauthar tu, yang mana sesiapa yang sampai di telaga tersebut lalu diizinkan untuk minum, semua akan minum. Dan siapa yang minum daripada telaga itu, lam yazma abada, dia ni tidak akan dahaga selama-lamanya. Kemudian akan datang, Nabi kata, akan datang alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang satu kelompok manusia dekat dengan telaga itu yang aku tahu mereka. Aku tahu mereka. Nabi kata, Nabi kenal. Dan wa ya'rifunani, dan mereka juga mengetahui aku adalah nabinya. Thumma yuhal baini wa bainahum, tetapi tiba-tiba dijarakkan di antara aku dengan mereka. Dengan dah nak sampai kat telaga, tiba-tiba diarahkan macam seolah begitulah, dijarakkan. Maka fa'aqul, maka Nabi berkata, innahum minni, mereka itu di kalangan aku. Maknanya macam beritahu kat pogat-pogat tu lah. Kalau ada malaikat-malaikat yang menghalang tu, Nabi beritahu ini daripada kalangan aku. Fayuqal, maka dikatakan selepas itu kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak tahu apakah benda baru yang mereka telah lakukan selepas kewafatanmu. Maka Nabi terus memberi jawapan, fa'aqul suhqan. Kalau itu bagi mereka jauh, biar mereka lebih jauh, jauhkan mereka daripada liman ghayyara ba'di, bagi sesiapa yang mengubah, liman ghayyara, siapa yang mengubah sunnah selepas aku. Jadi daripada hadis ini banyaklah interpretasi dan huraian para alim ulama. Maka antaranya nak tengok huraian yang paling alim ulama, yang paling alim, yang paling ulama di kalangan ulama adalah antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Ya. Yang mana Ibnu Mas'ud seorang sahabat Nabi. Kalau tuan-tuan nak compare Ibnu Mas'ud dengan mana-mana alim ulama salafus saleh, semua tewaslah tuan-tuan. Ibnu Mas'ud mestilah lebih utama, ya. Yang mana dalam satu kisah Ibnu Mas'ud menceritakan, ya, dalam kitab Talbis Iblis, saya petik juga, ya. Yang mana akhbara rajulun Abdullah bin Mas'ud anna qauman, seorang lelaki beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud, anna qauman yajlisuna fil masjid ba'dal maghrib, satu kaum duduk beramai-ramai dekat dalam masjid selepas maghrib, dan ada satu orang yang kabbarullah kadha wa kadha, dia akan lead daripada majlis tu dengan mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Kemudian orang pun ikut, subhanallah, orang ikut, alhamdulillah, orang ikut. Maka Abdullah kata, fa idza ra'aitum fa'alu dhalika fa'tini fa akhbirni bi majlisihim fa'atahu.
Maka Ibnu Mas'ud bila dengar laporan daripada lelaki itu, dia kata beginilah, kalau kamu dapati lagi dalam majlis itu ada lagi pada akan datang, kamu panggil aku. Kau datang jumpa aku, kau panggil aku datang. Fa'atahum, maka berlakulah apa yang diagak. Maka Ibnu Mas'ud pun dipanggil, dia pun datang. Fajalas, Ibnu Mas'ud kata, dia ceritakan, Ibnu Mas'ud duduk. Falamma sami'a ma yaqulun qama fa'ata Ibnu Mas'ud. Apabila Ibnu Mas'ud dengar, lelaki itu apabila lelaki itu datang duduk dulu, dia confirmkan betul-betul mendengar, kemudian dia pun pergi panggil Ibnu Mas'ud. Faja'a, maka Ibnu Mas'ud pun datang. Wa kana rajulan hadida, dan adalah Ibnu Mas'ud ni seorang yang sangat tegas dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud terus masuk dalam majlis tu, lalu dia pun kata, ana Abdullah ibn Mas'ud, aku Abdullah bin Mas'ud, wallahi, demi Allah, alladzi la ilaha ghairuh, tidak ada Tuhan kecuali Allah, laqad ji'tum bi bid'atin zulma, kamu telah membawa satu bid'ah yang zalim, atau laqad faddaltum ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilma, ataupun kamu ini semua mempunyai ilmu yang lebih daripada seluruh sahabat-sahabat Nabi. Okey, maka habis, itulah ceritanya. Dan daripada kisah ini Ibnu Mas'ud seolahnya menjelaskan ta'rif bid'ah itu, itulah dia, maknanya benda yang Nabi SAW dan para sahabatnya tidak melakukan dalam bentuk arus perdana. Kalau ada mungkin satu dua, tapi bukan arus perdana lah. Yang arus perdananya tak buat, tapi kita dok buat, dan kita dok anggap itu yang kata Ibnu Mas'ud, bukan saya kata. Ibnu Mas'ud dok kata seolahnya ia adalah antara dua, kamu bawa satu bid'ah dan ia adalah satu kezaliman, ataupun kamu dok rasa kamu lebih alim daripada semua sahabat-sahabat Nabi yang tidak pernah melakukan seumpama itu. Baik, jadi dalam kitab ini seterusnya dihuraikanlah banyak lagi dalil-dalil dan asar-asar yang lain, tetapi Ibnul Jauzi membawakan ta'rif bid'ah selepas itu. Jadi ada pengertian dari sudut bahasa dengan pengertian dari sudut syarak. Kemudian pengertian dari sudut syarak, kata Ibnul Jauzi, dia kata dekat sini, fa amma idza kanatil bid'atu kal mutammim faqad i'taqada naqsal syari'ah wa in kanat mudadatun fahiya a'zam. Okey, dia kata dekat sini, famata asnadal muhdath ila aslin masyru' lam yudham. Yang pertama, Ibnul Jauzi berikan pendapat dia. Dia kata apabila benda baru yang dibuat itu ada asal daripada syariah, ada asas dia. Macam tadilah, tak pernah buat solat berjemaah malam contohnya. Tiba-tiba Omar buat. Bila Omar buat, maka ketika itu nampak ada tak asal syarak untuk buat solat berjemaah? Ada. Maka Umar memulakan dari satu sudut, maka ketika itu lam yudham, tidak tercela jenis bid'ah begitu, jenis ciptaan baru itu. Tapi apabila bid'ah itu dianggap sebagai pelengkap, pelengkap kepada benda yang seolahnya tak lengkap, maknanya benda ni kita buat ni sebagai benda baru untuk melengkapkan dia lagi bagus ke, itu tak boleh. Sebab itu seolahnya mengatakan syariah yang Nabi dah habis sampaikan pada kita ini tidak lengkap. Dan kalau pula ada intinya yang bercanggah dengan syarak, itu lebih teruk lagi, kata Ibnul Jauzi. Maka untuk memudahkan kita punya pemahaman, saya berikan sedikit summary bahawa setelah kita melihat perbincangan para alim ulama, kita akan dapati bahawa Imam Asy-Syafi'i sendiri telah pun membahagikan bid'ah kepada dua, iaitulah dia kata al-muhdatsatu minal umur darban, benda baru yang diciptakan dalam hal ibadah ni ada dua lah. Dia tak sebut hal ibadah, dia kata wal umur agama lah maksudnya. Iaitulah yang pertama, ma ahdatha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw atharan aw ijma'an,
Apa-apa benda baru yang dicipta bercanggah dengan kitab Allah, sunnah, athar dan ijma'. Fahadhihi bid'atun dalalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdatha minal khair. Apa-apa benda baru yang dicipta, la khilafa li wahidi min hadha, yang tidak bercanggah dengan mana-mana yang empat disebut tadi, fahadhihi muhdathah ghaira madhmumah. Ini bukanlah benda baru yang tercela. Bukan benda baru yang tidak tercela, benda baru yang tidak tercela. Faqad qala, telah Umar berkata dalam bab qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih berjemaah ni, ni'matul bid'atu hadhihi. Itu disebut dalam kitab Al-Baihaqi, oleh Baihaqi dalam Manaqibus Syafi'i. Dan Izzuddin bin Abdul Salam juga dalam mazhab Syafi'i juga ada pendapat yang dihuraikan lebih mencapah lagi. Dia menyebutkan bid'ah itu munqasimatun ila bid'atun wajibah. Ada bid'ah wajib, bid'ah muharram, bid'ah mandubah, bid'ah makruhah dan bid'ah mubahah. Ada sebahagian bid'ah tu wajib kena buat, ada sebahagian bid'ah tu haram. Ada sebahagian bid'ah itu digalakkan, mandub. Ada sebahagian bid'ah itu dibenci, makruh saja. Ada sebahagian lagi harus. Wa tariqu fi ma'rifati dhalika, dan cara nak mengetahui mana satu ni, kata Izzuddin bin Abdul Salam, an ta'arad al-bid'ah ala qawaid syariah. Untuk mestilah kita ambil semua benda baru ni, kita letakkan di atas neraca asas syariah. Maka orang alim dia boleh tahu tu mana ini bagus ke tak bagus, boleh ke boleh, haram ke tidak dan seumpamanya. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani pula berkata, wa kullu ma lam yakun fi zamanihi yusamma bid'ah. Apa-apa saja benda ibadat baru, yang ibadat ataupun teknik baru yang tak ada pada zamannya Nabi, yusamma bid'ah. Digelarkan, dibuat benda selepas itu, maknanya digelarkan bid'ah. Lakin, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, tetapi minha ma yakunu hasanan wa minha ma yakunu bi khilafi dhalik. Ada di antaranya yang baik, ada di antaranya yang bercanggah dengan yang baik. Baik, itu adalah Imam Syafi'i, Izzuddin bin Abdul Salam dan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Daripada situ kita nampak mereka telah mengklasifikasikan bid'ah kepada beberapa bab, beberapa klasifikasi. Manakala pendekatan ulama yang kedua pula, contohnya daripada Ibnu Rajab Al-Hanbali, dia kata wal muradu bil bid'ah ma ahdatha mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaih. Dia kata apa-apa saja benda baru yang dicipta tidak ada asal dalam syariah, benda-benda baru dalam ibadat yang tidak ada asal dalam syariat yang menggalakkan dan menunjukkan kepadanya. Fa amma ma kana lahu aslun min asy-syara', adapun apa-apa yang ada asal daripada syarak, yadullu alai, yang menunjukkan kepadanya, falaisa bi bid'atin syar'an, bukanlah bid'ah secara syarak. Wa in kana bid'atun lughatan, tetapi dia itu mungkin bid'ah secara bahasa. So kena faham antara dua tu. Macam ni lah solat dari sudut bahasa adalah doa, tapi kita kata dah solat, kita maksudkan yang istilah apa? Yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan ditamatkan dengan salam. Itu solat. So ada kalanya solat itu digunakan untuk maksud bahasa, ada kala digunakan untuk maksud yang istilah, yang khusus. Baik, daripada dua kumpulan ini sebenarnya kita boleh bagikan satu pendapat yang begini. Kedua-dua kumpulan ini sebenarnya sama pendapat dalam bab apa-apa saja benda ibadat yang baru yang tak ada dapat mana-mana backing daripada mana-mana asal syariat, itu adalah benda haram. Itu adalah bid'ah yang dirangkap iblis. Itulah dia benda yang dikatakan dalam aliran mazhab Syafi'i sebagai bid'ah dalalah, dan aliran Salafi sebagai bid'ah. Sebab aliran Salafi dia ada satu je, bid'ah semua dalalah bagi dia. Kalau nak kata bid'ah yang hasanah, itu bukan bid'ah, dia kata itu dia kata, dia tak sebut apa-apa nama, sebahagian kata cabang daripada sunnah dan seumpamanya, tapi dia ada satu je, nama dia bid'ah, habis. Yang satu lagi tu bukan bid'ah, satu lagi tu mungkin bid'ah lughatan. Jadi atas asas itu kita dapat lihat
Salafi dengan Khalafi boleh dikatakan sependapat, cuma berbeza pendapat sikit saja, dan sikit itu pun sebenarnya mungkin bukan aliran arus perdana, kecuali individu-individu yang meng-highlightkannya sebagai berbeza, padahal mereka bersamaan pendapat sebenarnya. Jadi itu yang kita bincangkan dahulu. Tapi apa pun, just kita nak beritahu, kalau kita tengok kepada apa yang Ibnu Mas'ud buat tadi, nampak tak ya bagaimana berzikir beramai-ramai itu, kita nak katakan macam mana? Ada tak asal syariah? Kita mungkin kata macam ada je kan, tapi Ibnu Mas'ud menolaknya. So jadi saya pun no comment lah, cakap lebih-lebih kau tuan-tuan jadi mengabut kan, tapi you decide. Kita decide sendiri untuk iman kita. So daripada mana-mana banyak-banyak yang cara ibadat ni, mana yang patut kita beri prioriti? Yang betul-betul sebiji yang Nabi dengan sahabat buat, ataupun yang direka cipta sedikit je cabang-cabang dia. Contohnya macam yang kita kata itulah kan, direka cipta sedikit, contohnya kita bersalam berjemaah, anggap sebagai satu perkara yang uruf. Lepas habis solat berjemaah, kita salam berjemaah, kita ada zikir berjemaah, kita ada doa berjemaah, menjadi satu trend ya. Dan kita ada talqin, kita ada tahlil, jadi itu satu trend. Jadi yang itu macam mana? Jadi kita nak kata yang itu, nak kata bid'ah, ada tak asal syariah? Ada, mereka ada dalil, ulama-ulama ni ada bagi dalil. Maka sebab ada asal syariah, maka kita tak boleh tergesa-gesa kata bid'ah. Tapi kalau kita rasa ini mungkin marjuh maknanya tak berapa kuat pada pendapat kita, maka kalau kata marjuh, kita tak payah buat lah. Tapi jangan duk kata orang yang buat itu terus melakukan bid'ah, kerana itu adalah satu benda yang gelaran yang sangat berat ya. Jadi itu adalah saya kira pendekatan yang patut kita summary-kan dalam 10 minit yang saya summary-kan. Itu saya rasa adalah satu pendapat yang muqtadil, yang perlu kita bersama-sama dalamnya dan tidak ta'assub di dalamnya, insya-Allah ya.